Hai, Assalamualaikum. So, kita nak proceed dengan topik 6 ni, alternating current, subtopik yang ketiga, which is resistance, reactance dengan impedance. Okay, so subtopik ni sendiri ada banyak parts. Tapi yang first part ni, part A ni the most vital part. Di mana kalau awak faham this part, awak boleh apply dekat part yang lain. Okay, fokus terbesar dekat dalam part ini adalah dekat phasor diagram. Awak kena fahamkan betul-betul phasor diagram ini. So, saya nak fokus dekat situ dulu sekarang. Now, phasor diagram ni sebenarnya adalah satu diagram yang menunjukkan phase. Okay. Dia reference point dia selalu dekat sini, yang positive x axis ni. Selalunya dia, inilah reference point dia. Okay. And then, dia ada satu phasor lah. Phasor ni sebenarnya adalah satu arrow yang menunjukkan vektor tu. Arrow kan. So, arrow ni dia mesti, katalah dia bergerak, dia start dekat reference point ni. Lepas tu dia mesti bergerak anti-clockwise dengan angular frequency yang constant Okay, dia tak adalah laju ke slow ke, dia punya angular frequency dia sama. Okay, cuma pergerakan dia mesti anti-clockwise. Okay, anti-clockwise macam ni. Okay, next saya nak anda fikir jap, kalau one full cycle ni, dia sepatutnya one cycle adalah 2 pi kan. Ni awak tahu kan. So kalau half daripada cycle ni, one full cycle daripada sini ke situ. So half daripada cycle tu akan jadi pi saja. Half lagi daripada sini ni adalah dekat sini, which is a quarter of the cycle tu, which is pi over 2. Betul tak? Semua ni sebenarnya adalah unit dia radian. Okay. So kalau kita nak buat dalam unit degree, 2 pi ni 360. Satu pusingan penuh kan 360. Half daripada tu adalah 180. Half lagi daripada tu adalah 90 degree. So ini adalah dia punya conversion dia. Okay. So kalau tengok dekat sini, kalau daripada sini dia nak pergi dekat sini, dia melalui 90 degree. So dia melalui sebanyak pi over 2. So kalau dia rotate anti-clockwise lagi 90 degree, so dia pergi kat sini. Dia rotate lagi 90 degree, dia pergi sini. Dia rotate 90 degree lagi sekali, dia back to original position. So 360 lah. Okay. So kalau dah nampak ini, apa yang saya nak tunjuk adalah macam mana kita nak convert graph sine ni, bukan graph sine, graph kepada phasor diagram. Okay. Saya bagi contoh 3 ni. Okay, 3 bentuk graf. Selalunya alternating current secara generalnya dia bentuk macam ni kan. Dia sine graph yang start daripada kosong. Dia boleh juga negative sign kan, macam tu. Dia juga, boleh juga macam ni. Ini sebenarnya graph cos. Okay, so macam mana kita nak convert 3 graph ni kepada phasor diagram? Okay, dia macam ini. First, awak tahu phasor diagram dia macam ni lah awak buat. Saya tunjuk satu lah. Okay. Dekat satu phasor diagram, saya nak represent 3 graf ini. So, ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3. Okay, graf ni semua I against T. Okay, so I against T untuk semua. Now, tengok yang nombor 1 dulu. Okay, saya cakap tadi, dekat sini, part ini adalah reference ya. Sepatutnya dia start kat sini. Lepas tu dia akan berpusing macam tu. Okay, dengan angular constant. Angular frequency yang constant. Okay, tengok graf ini. Graf ini start daripada sini, lepas tu dia naik atas. Okay, so bila macam ini graf dia, inilah starting point dia. I, awak label. Okay, sebab ini adalah dia punya starting point. So kalau dia pergerakan, kalau sine graph yang macam ni je, memang ini. Ni macam awak punya reference graph jugalah. Graph sine yang macam ni, dekat sini lah dia punya starting dia, I dia awak label. Okay. Okay. Next, kita tengok yang nombor 2. Start kat sini, sepatutnya dia naik atas. Tapi dia pergi turun bawah pula. So macam mana? Adakah dia dekat sini juga? Confirm lah bukan kan? Cara dia awak nak tahu dekat mana arrow kita nak lukis adalah macam ni. Yang sepatutnya dia naik atas ni dekat mana? So saya compare dengan graf kat tepi ni. So dia kat sini. Pak dia patut naik atas kan? Dia kat sini. Tapi tak. Yang kat sini ni ke depan dah. Kan dia dah kat depan dah ini yang part ini.
Yang sama dengan atas ini, atas kan. So maksudnya graf yang nombor 2 ni dia ke belakang. Dia lag. Dia lag sebanyak ini. Itu maksud dia. Okay. So faham kan? Ni lag. Sebab apa? Sebab bila kita compare sepatutnya dia start dekat sini. Dia sepatutnya naik atas macam ni. Tapi tak. Dia dah ke belakang sebenarnya. Sebanyak this much. Okay, this much ni banyak mana? Back tu yang kita buat previously tadi tu. Yang this part ni. This part ni. Okay. Banyak ni tadi kan? Dia banyak ni. So banyak ni banyak mana? Half daripada cycle kan? Half daripada cycle adalah pi. Which is 180. So kalau kita pergi dekat phasor diagram, sepatutnya ini starting dia. Tapi sekarang, color lain. Okay. Tapi sekarang dia dah lag. Dia patah balik. Dia sepatutnya pergi anti-clockwise macam ni. Tapi dia patah balik, so macam dia reverse lah. Okay. Dia tak pergi ke hadapan. Dia reverse. Lag sebanyak mana? Sebanyak 180. So 180 banyak ni lah. So untuk graf kedua dekat sini dia. Okay, sebab dia lag sebanyak ini. Okay. Harap boleh faham? Tengok lagi yang ketiga. Okay, yang ketiga ni pula, case dia bukan sine graph dah. Tapi kita boleh guna konsep yang sama. Dia macam ni. Dia start dekat sini. So, awak cari kat mana sepatutnya dia start. Dia sepatutnya macam ni, naik atas kan. So, dekat mana? Dekat sini bukan, dia turun bawah. Bukan. Dekat sini. Dekat sini yang sepatutnya dia start. Tapi tak, dia start dekat sini. So, maksudnya apa? Maksudnya dia dah lag. Lag sebanyak mana? Sebanyak-banyak ni. Tu banyak ni. Banyak ni yang dia lag. Banyak mana yang ini? Dia 3 kali. 3 kali lah. Ini 90 degree, ini 90 degree, ini 90 degree. Okay. So dah 3 kali ni maksudnya dia 270 lah. Hopefully faham lah benda ni. Okay, 90, 3 kali, so 270. So dia lag sebanyak 3 kali. 1, 1, 1. So dia start dekat sini. Dia. Kita lukis. Okay, so hopefully awak dah boleh faham macam mana nak convert lah. Okay, so kalau dah faham ni, saya nak tambahlah satu information di mana. Okay, ini sahaja dia lag sahaja kan. Sebenarnya dia boleh juga lead. Lead tu maksudnya dia ke depan. Dia sebenarnya, awak boleh jadikan graf ini, saya lukis balik. Ni kan graf yang sama. Graf yang sama je sebenarnya. Cuma sekarang, kalau saya macam sambung sikit ke belakang, reverse sikit lah ke belakang kan. So, sepatutnya dia start yang saya compare tadi kat sini. Saya tengok ke hadapan. Saya boleh je tengok ke belakang. Dia sepatutnya start kat sini. Kan saya buat dotted ni, dia sepatutnya start kat sini. Tapi dia start dekat sini. So maksudnya apa? Maksudnya dia dah ke depan dah. Benda ni, dia dah ke depan dah sepatutnya. Ke depan banyak mana? Banyak ini. Banyak mana ni? Banyak ni. 90 degree ataupun pi over 2. So kalau nak compare, ni. So dia dah ke depan. Dia dah lead sebanyak pi over 2. 90 degree. So still dapat sama juga macam tadi. Okay, so conclusion dia, awak boleh buat dua jenis, lead dengan lag. So kalau lead dia sebanyak pi over 2 radian ataupun 90 degree. So dia punya lag akan jadi 3 pi over 2 rad ataupun 270 degree. Same thing saja, dia akan dapat juga kat sini. Definition awak define je yang berbeza. Okay, cuma dia memberi maksud yang sama. Okay. Sama juga dengan ini. Tadi kita cakap dia lag. Sebelum hijau. Dia kata lag sebanyak mana tadi? 180. Dia boleh juga lead sebanyak mana? Sebanyak 180 juga. So tadi saya guna ni warna hijau warna kuning tadi. So maksudnya tadi sepatutnya dia start kat sini, dia lead satu kali, dua kali, 180. So nampak tak? Dia berada di sama juga. Okay.
So bila nak buat, awak kena betul-betul faham lah apa maksud lead dengan lag, dan graph tu macam mana kita nak cari mana starting point dia supaya kita boleh convert kepada phasor diagram dengan betul lah. Okay. Last. Okay. Last ni saya nak, kalau boleh buat dah ini maksudnya awak faham. Kalau tak faham maksudnya kena tengok balik lah. Okay. Graph dia macam ni. Okay. Jom kita convert kepada phasor. Dia macam ni. Sepatutnya daripada sini dia naik atas. Tapi dia tak naik atas. So saya carilah dekat mana point dia naik atas. So ini saya jumpa. Naik atas kan. So saya mendapati bahawa dia ke belakang. Dia ke belakang sebanyak this much. This much ni saya nampak dia quarter daripada full cycle. So 90 degree lag. So sepatutnya dia start daripada sini. Tapi dia lag sebanyak 90 degree. So saya sekarang ni akan berada di sini. Okay. Same thing juga saya boleh buat sikit ni graf yang sama buat macam ni, sini. Apa saya buat, saya tambah dotted line, tambah dotted line. Okay, tambah dotted line, tak kisahlah kan. Okay, so saya cari, tadi saya tengok ke hadapan, now saya nak tengok ke belakang. Saya cari kat belakang ni, saya mendapati ini sepatutnya dia start. Tapi dia dah start dekat sini dah. So maksudnya apa? Maksudnya dia dah pergi ke hadapan sebanyak this much. Dah pergi ke hadapan sebanyak this much. This much ni berapa? 3 pi over 2 ataupun 270. Okay, so kalau kita buat 1, 2, 3, still dapat kat tempat yang sama juga. Okay, so ini tadi lead, ini lag. Sebanyak 90 degree. Same meaning, dua ni akan memberi maksud yang sama. Cuma perkataan yang digunakan je lain. Okay, so that's how you convert daripada graph kepada phasor diagram. Hopefully dah clear supaya next part ni awak faham dengan cepatnya.